ada enactment, ada akta dalam bidang kuasa tuanku Sultan sesebah negeri yang dihoskan oleh Jabatan Agama Islam Negeri. Tapi ini perundangan sivil yang kita bawa ke situ. Sebab sejarah membuktikan zaman Tun Mahathir dahulu 12 orang pengikut Syiah, pemimpin Syiah telah ditahan, ditangkap, masuk ISA. Arkam dahulu begitu juga. Cuma kita nak tambah baik supaya benda ni tak berulang, tak merosakkan fahaman pemikiran dan jati diri umat Islam. Bila ada bergaduh bab Syiah, Wahabi, Islam liberal ni, umat Islam makin lemah. Tak bicara dah topik-topik yang lain, tak bicara dah. Soal ekonomi, soal politik, soal sosial, tak bicara dah. Allahu Akbar. Contohnya saya gini, ada program di penjara Macang, lari sini ke sini kejap, tinggal banduan, mari sini sikit. Banduan kita nak pulih, pemikiran kita nak pulih, semua nak jaga. Allah. Jadi kalau kita tak buat pemulihan, tak beri penjelasan, tak beri pendidikan yang berterusan, hancur agama. Okey, seterusnya musuh semakin kuat. Apa ajaran garu, ajaran sesat, ajaran meleweng, dia tak serik. Haji Kahar yang ditangkap dan ditahan di penjara Kajang, dia insaf sedar, menangis sedih-sedih. Sekarang ni jadi pula, jadi balik. Ayah Pin masih lagi berleluasa. Tak tahu mana kelemahan kita. Harapkan boleh kata bukan bidang kuasa boleh. Harapkan jabatan agama nak agak siapa? Batman, Superman, Ultraman, Cicakman. Jadi kita semua menaruh harapan, seperti mana Zaitun Sami'un menaruh harapan dengan lagunya, menaruh harapan, begitu juga kita menaruh harapan. Ini wacana pendidikan. Mufti bahagian fatwa, Jabatan Agama bahagian undang-undang, bahagian operasi, pihak keselamatan bahagian menangkap, KDN merangka undang-undang yang khusus untuk kepentingan bangsa, agama dan negara. Kita satu fahaman, satu tindakan. InsyaAllah Allah beri kekuatan bagi kita untuk terus melekasikan Ahlussunnah wal Jamaah. Seterusnya, ini betul lah tuan-tuan. Mudah saja kita ancaman pemikiran dalaman dan luaran umat Islam ini, kita kembali pada Ahlussunnah wal Jamaah dengan ayat An-Nisa yang saya bacakan tadi. Balik bacalah, buat homework lah sikit, mari-mari seminar, balik makan tidur. Buat homework lah sikit, pergi ke masjid, pergi ke surau, cakap kat sekolah, budak tahu, kita beritahu. Ni fakta dalam ni dah cukup dah, fakta dalam ni banyak cukup dah. Saya bentang karangkar ya. Wajib kita nyatakan kebenaran, wajib. Kalau ada respon yang negatif, panggil Datuk Mufti, panggil ustaz-ustaz kita Jabatan Agama, pejabat agama daerah. Kalau keras sangat, boleh panggil Dr. Abdul Aziz Hanafi, boleh panggil saya, tak ada masalah. Kita katakan tadi bukan nak bergaduh, kita nak kembali pada landasan Ahlussunnah wal Jamaah. Kita duduk sini negeri Pahang, ikut enactment, ikut undang-undang, ikut bidang berkuasa agama. Kalau ada perselisihan, kita ada penyelesaian. Hukmul hakimu yarfa'ul khilaf. Dalam kaedah fikih, hukmul hakimu yarfa'ul khilaf. Mudah ya. Keputusan yang dibuat oleh pemerintah menepis perselisihan pandangan di kalangan ulama. Ataupun tasarruful imam ala ra'iyati manutun bil maslahah. Keputusan yang dibuat oleh pemerintah kat atas rakyatnya mengambil kira faktor-faktor awam. Kalau orang Syiah kata kami tak salah, tinggalkan fahaman-fahaman yang salah tu. Baru kami kata Syiah tak salah. Oh, Wahabi kata kami tak sesat, tinggalkan fahaman-fahaman sesat tu. Baru kami katakan Wahabi tak sesat. Ni dia dah kafirkan kita, sesatkan kita, hina sahabat, nafikan Al-Quran. Kita kata kamu salah ni, kami tak salah. Uyo. Kalau kata nak duduk ikut legasi perundangan negara juga, pergi Syiah balik Iran, Wahabi balik Saudi kan. Ada setengah orang kata kalau kami Syiah salah, kenapa kami dibenarkan pergi buat haji, pergi buat umrah? Saudi bukan Quran, Saudi bukan ijma', Saudi bukan sunnah. Saudi itu pemerintah, ada faktor politik dia. Kalau Islam liberal pun boleh pergi buat haji. Ayah Pin pun boleh kalau pergi buat haji, kalau dia dapat visa haji. Haji Kahar kalau dapat visa haji, dia pergi buat haji juga. Ada masuk sempadan Saudi, kamu ni apa? Ayah Pin, Haji Kahar, Laksmana, Qadiani, Bahai, Nordin Butir, Zikir Lagalutu, sebelah, Ketupat Linu. Ada. Itu bukan hujah tuan-tuan. Okey.
Kembali pada akidah Ahlussunnah wal Jamaah, belajar sifat 20, belajar aqidatun najim, belajar jawharatut tauhid, belajar aqaid nasafiyah. Dah belajar. Tok guru kita dah lama dah, tok guru Pak Kiai, alim ulama pondok kita dah lama dah ajar benda-benda gitu. Kita tak kenal Allah tu jadi pening tu. Kadang dalam kurikulum kebangsaan, peringkat sekolah rendah, peringkat sekolah menengah pun tak ambil berat soal akidah. Sikit. Sirah sikit, akhlak sikit, fiqh sikit, muamalat sikit, akidah sikit. Geografi banyak tak apa, prinsip akaun banyak tak apa, matematik tak cukup, satu matematik, ada matematik tambahan. Minta maaf lah cikgu-cikgu. Sistem pendidikan kita, saya cakap tu terang, bukan atas kapasiti penjawab awam, saya bercakap atas dasar saya seorang Muslim. Sistem pendidikan kebangsaan kita tak betul. Cikgu-cikgu tahu sendiri ya, mengajar. Ada anak murid tu jadi orang beriman, anak murid jadi Superman, banyak. Jadi Batman, Superman, Ultraman, Cicak Man, banyak. Jadi kalau pokok yang kita tanam membuahkan buah-buah yang baik, tebang pokok, bina pokok baru, tanam pokok baru, tanam semula sawit, tanam semula getah. Rizda, kenapa dia buat tanam semula getah? Felda, kenapa buat tanam semula sawit? Sebab sawit tu tua, tidak produktif. Buat baru, bina baru. Minta maaf lah tuan-tuan. Saya sedia bekerjasama dengan pihak kementerian, pihak mana-mana pihak pun panggil saya. Kalau saya cuti, saya datang lagi. Kalau saya kerja, saya datang lagi. Nak beri impak. Allah Rabbi la ilaha illallah. Kadang kita subjek akidah tak ada modul, mengajar di masjid-masjid seluruh negara tak ada modul. Pahang ikutlah ustaz nak ngajar mana, Selangor ikutlah ustaz nak ngajar apa, ngajar Wahabi ke Syiah ke apa ke semua. Kita nak tunggu aduan, buat modul di Pahang ni, modul akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ustaz balik Mesir ke Syria ke Jordan ke Lebanon ke Spanyol ke Amerika ke Antartika ke, balik nak ngajar akidah, ini buku dia jelas. Ni buku ni jadi silibus. 5 tahun sekali tersemak, 5 tahun sekali tambah baik, 5 tahun sekali tambah baik. Barulah kesepaduan. Begitu juga peringkat sekolah rendah, sekolah menengah, sekolah agama, ada modul dia. Ni tak ada ikut ustaz bawa. Asalkan dapat tauliah, bawa mengajar. Ada aduan kita bertindak, tak ada aduan silakan fuyuk. Minta maaf lah. Kita tak tahu mengajar apa pun, kita tak tahu. Dalam radio, IK ke dalam televisyen, ke dalam televisyen, apa semua sekali. Ikut dan masuk ustaz-ustaz mana sekalipun. Atas wacana politik, atas NGO masuk cakap gedung. Cakap Wahabi, cakap Syiah, cakap liberal. Pening kepala umat Islam. Allahu Akbar. Apa pun kita kembali pada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah al-Asy'ariyah wal Maturidi. Okey, seterusnya pendidikan berterusan amat penting untuk kita menjelaskan situasi Ahlussunnah wal Jamaah dan juga penjelasan terhadap ajaran-ajaran sesat dan menyeleweng. Dijelaskan ni akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ni bezanya dengan Syiah, Wahabi, Islam liberal, plural, arkam dan ajaran-ajaran sesat. Dijelaskan. Ini semua peringkat. Ni nak tunggu jabatan mufti saja buat seminar, letih. Nak tunggu jabatan mufti saja. Saya menyertai seminar jabatan mufti Pahang masa apa? Datuk Sulaiman ni. Saya bersama Datuk Sulaiman, alhamdulillah, Datuk Rahman, alhamdulillah. Jabatan-jabatan lain mana? Hello. Atau tadi ada wakil jabatan lain. Nak tunggu jabatan mufti saja, letih. Tak cukup. Allah Akbar. Balighu anni walau ayah lah, mudah kita katakan. Okay, seterusnya memperkasakan undang-undang Islam. Akta Kesalahan Syariah 559, 560, 561 yang diguna di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan negeri-negeri lain yang di bawah akta ini paling tinggi 356. Tak relevan lah. Undang-undang, bila sebut undang-undang Islam ada hudud, bila sebut undang-undang Islam ada qisas, bila sebut undang-undang Islam ada ta'zir, kebijaksanaan pemerintah lah. Tu grade yang ketiga. Hudud grade yang pertama. Tak letak hudud pun letak undang-undang syariah pun tak apa dah. Grade pertama hudud, yang kedua qisas, yang ketiga ta'zir. Ta'zir ni kebijaksanaan pemerintah untuk nak penjara, nak sebat, nak denda atau nak buang daerah. Kebijaksanaan pemerintah. Hak ta'zir ni Jepun boleh buat ta'zir. Jepun. Hai. Boleh buat ta'zir.
Rusia boleh buat takzir, Tajikistan boleh buat takzir. Boleh buat takzir, siapa-siapa boleh buat takzir. Kristian, Yahudi, takzir. Mana dia fikir dengan akal? Takzir. Nak menjaga, nak sebab, nak compound, nak buang daerah, takzir. Habis kita nak laksanakan undang-undang syariah, perlu ditambah baik. Kita ada JKS SM, Jabatan Kehakiman Syariah. Nak main 356 letih. Kalau mati nanti jawab dengan Allah. 356 ni mari daripada mana 356? Nama ekor ke apa? Cikgu I. Ekor I. Ataupun kita kata cubaan. Kalau ajaran sesat pasal akidah tadi, ajaran sesat pasal akidah, nafi Quran, hina Nabi, hina sahabat, boleh tak kita 356? 3 tahun penjara, RM5,000 denda, 6 kali sebatan, cukup? Sebab syariah. Sebab syariah. Ni sebab syariah. Pandangan sebab syariah. Tapi kalau sebab sivil, kalau ibu-ibu masuk penjara, saya rasa tengok demonstrasi sebatan sivil rasa terkencing. Kuat sebab sivil. Sekali sebab tersiap. Daging punggung tersiap. Tapi boleh laksanakan tak? Hukuman gantung. Ada dalam Quran, tak ada Quran. Ada dalam hadis sahih, mutawatir, hasan, hadis sahih, hadis dhaif jiddan, wahid, tak ada. Tapi hukuman gantung ada, boleh laksanakan juga di penjara. Lebih 200 lebih banduan akhir, yakni banduan yang tunggu hukuman gantung di penjara Gajah. 200 lebih, penuh penjara hukuman mati. Tapi tak laksanakan. Nak laksanakan hukuman gantung, tuan-tuan minta maaf cakap, terlanjur cakap. Tali tu kita beli daripada Pakistan, import tali saja 3,500 hukuman gantung. Lepas tu mahkamah putuskan hukuman gantung, beri ruang untuk tempoh rayuan pada mahkamah tinggi rayuan. Tak berjaya, nak lakukan hukuman gantung, nak tunggu tanda tangan agung ni. Kalau agung tak sign, tak boleh laksanakan hukuman gantung. Agung sendiri pun takut juga. Ini berkait dengan hidup mati orang. Kamu kena jawab dengan Allah, bukan jawab dengan SPRF. Minta maaf tuan-tuan, saya kan tadi saya ni ustaz kampung je. Tapi kita tahu esok lusa mati ya kita. Hidup ni kontrak ya, nyawa kontrak ya. Hukuman gantung hak tak ada dalam Quran, hadis. Kalau tak ada yang kita rekod, kita boleh ambil daripada Amerika, daripada British. Laksanakan hukuman gantung dalam undang-undang. Hak ni hak ada dalam hadis, ada dalam Quran, ada dalam kitab-kitab fiqh. Ulama kita setuju sebelah suara, kita pencirkan. Kenapa banduan tak perlu penjara? Banduan kita sekarang ni hampir 37,000. Seorang banduan makan nasi 5 kali sehari, makan minum, makan pagi hingga malam 5 kali sehari. Satu kepala RM30 belanja. Tuan-tuan mari makan sini, makan pagi, makan tengah hari. Ada berapa belanja Jabatan Mufti keluar? RM10. Banduan lagi okey apa? Kalau kita letak mudah, 35,000 banduan kali dengan belanja RM30 sehari, berapa juta? Tidak sejuta 50,000 satu hari. Itu sebab tu jenayah makin berleluasa. Budak orang bunuh. Ini bukan sekadar masalah Wahabi Syiah ni. Ini masalah jenayah. Penyelesaiannya melalui undang-undang Islam. Saya yakin undang-undang Islam. Tuan-tuan yakin tak? Perlahan je. Ya ke? Lebih kurang. Dan pula ini solusi kita. Seterusnya mewujudkan modul pemulihan ajaran sesat. Tangkap Wahabi, tangkap Syiah, Ayah Pin, Haji Kahar, masuk dalam penjara. Kita panggil ulama-ulama kita untuk berhadapan dengan mereka. Muqara'atul hujjah bil hujjah, wajadilhum billati hiya ahsan. Saya masuk ISA, buat pemulihan ISA. Orang ISA nak bunuh saya. Dia cakap tu terang, saya keluar kat luar, saya bunuh Ustaz yang menyebabkan orang jadi sesat. Tepuk meja, marah, nak bergaduh, biasa. Jadi kita ni ustaz, jangan takut jumpa dengan ajaran sesat. Saya pulih Haji Kahar, pulih dia petang, malam dia datang rumah saya. Ni jini bela jin, bela hantu raya. Malam datang, ganggu anak, ganggu bini, ganggu kita tengah tidur. Apakah Tapi tak takut, jangan takut.
Kita ni orang beriman, ada kekuatan fizikal dan spiritual. Allah beri pertolongan. Alim ulama kita masih banyak yang memberi pedoman kepada kita, alhamdulillah. Jadi saya rasa inilah resolusinya. Dan ada apa-apa nanti kita akan bincang insya-Allah. Akhiran aku liqauli hadza wa sallallahu alaihi wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di atas pasal yang pertama tadi dengan syiah dan tuan-tuan perempuan sekalian, saya kira tak berkira akan tak kira tuan alamat. Saya kira penjelasan tadi sudah yang memberikan suatu fahaman kepada kita. Tak kira lagi Komai okey, clear jam sudah menunjukkan 11.35 pagi. Dan saya kira tuan-tuan perempuan sekalian masih lagi bersemangat. Cuma bab sebut tadi tak bersemangat tadi. Kena semangat kita kena yakin dengan undang-undang Islam. Yakin? Sungguh-sungguh mudah-mudahan kita mendapat rahmat dari Allah SWT. Dan suasana makin saya rasakan cuaca makin sejuk. Mungkin dengan istighfar tuan-tuan perempuan sekalian. Siapa yang rasa panas tu kena banyak lagi istighfar. Tuan-tuan dan saya kira kita beralih kepada Profesor Madya Dr. Abdul Aziz Hanafi untuk kupasan yang seterusnya sebelum kita pergi pada sesi soal jawab. Silakan Prof. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وخاتم المنبرين وإمام القبلتين وجد السبطين والنبي الثقلين محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحاب الغر المحجلين وعلى العلماء العاملين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي صدق الله العظيم. Sekasih kursi majlis yang saya awal lagi sebagai perantara Jabatan Mufti dengan saya, yang akhir bertemu hari ini dengan Ikan Patin dan Mukadimah. Teman saya, adik saya, kawan saya, sahabat samaha, Dato' Haji Syekh, kalau kita kedai Syekh Abdul Rahman Haji Osman, Mufti Negeri Pahang. Tuan-tuan, Yang Muhammad Dato' Haji Ilyas, Ketua Eksekutif Sebadan Kewajuan Negeri Pahang. Seterusnya seluruh pegawai kanan dan pegawai Jabatan Mufti, Jabatan Majlis Kedah, Pahang, dan semua jabatan-jabatan khas hari ini. Dan tak lupa kepada adik saya, anak saya yang sedang meningkat di sisi ketukuhan Ikulusan Demihan. Allah peliharanya, Allah selamat dan fitnah insyaAllah. Tuan-tuan perempuan sekalian, kita dah pun begitu lama mengikuti ceramah Al-Fadhil Ustaz Demihan. Saya rasa model saya diikuti habis. Saya tak tahu nak mula di mana. Cuma saya tebuk-tebuk benda-benda yang kita rasa yang tertinggal. Pertama, bila tuan-tuan puan-puan dengar Syiah Imamiyah, dia juga dikenal Isna Asyariyah, dia juga Ja'fariyah,
dia juga Rafidah. 4 jenama pada sunama, 4 asma di musamma wahid. Ni cerita lebih kurang dulu awam Jenangga. Daripada awam betul tak tahu siapa sebenarnya. Dia tipu habis orang. Jika tuan dengar saya ni Imamiyah, okey. Imamiyah ke Ja'fariyah ke Isa'ariyah ke Rafidah ke, semua tu. Itulah mahkota Iran. Itulah yang melaknat Sayyidina Abu Bakar. Itu yang melaknat Siti Aisyah, Umar Uthman, laknat. Buka TV, alamat web. Aisyah finnar, Aisyah laknatullah alaiha. Boleh dengar? Tak sanggup ke dengar? Ya, ini bukan main-main, bukan laisal khabar al-mu'ayyana. Betul-betul keluar sana pancaran sendiri besar Iran. Jadi mana jangan terpedaya dengan 4 nama ni. Kerana itu ini fitnah akhir zaman ni. Saya tak ke Yahudi, Kristian memang sah, confirm dia luar. Fitnah berlaku di dalam. Slogan digunakan, cintakan Nabi, cinta keluarga Nabi. Siapa tak sayang? Enta Syekh, sayang dah Rasulullah. Oh sayang, Masya Allah. Ali, sayang. Kenapa? Dia teman kubur Nabi. Oh betul. Yang kedua menantu. Oh pandai dah. Yang ketiga sahabat. Oh 3 pangkat. Oh Fatimah. Oh lagi tak. Betul. Di sebalik slogan-slogan yang indah ni penuh racun berbisa. Kumpulan yang mengutuk sahabat Nabi. Malah kita kafi dia. Ini Bukhari dia. Al-Kafi kerana Yaqub Qulaini, penuh hadis. Saya sebut cara nas tag. Kawan saya ada ni. Ni saya konkurensi dulu. Ni kuat ranking kami ni. Lebih baik kawan ni. Tak siap ya. Kekepian baik lo ada. Dia sama cici atau dia ranking kuat. Innan nas qad irtaddu ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa 4. Kitab kafir karangan Yaqub Qulaini. Ini hadis Bukhari ni. Semua sahabat Nabi semua murtad. Yang tak murtad 4 orangnya. Tulis Al-Miqdad bin Aswad, Ibn Al-Aswad, Ammar bin Yasir, Salman Al-Farisi dan Abu Dhar Al-Ghifari. Yang lain semua murtad kecuali keluarga Nabi. Apakah logik pernah akal? Murtad ni lah kembang Islam bagi Cina, Afrika, Eropah masuk. Boleh terima akal itu sebaikan lambang jadi Islamiyah la syarqiyah la gharbiyah. Hebat. Sebenarnya saya kata Datuk Mufti, saya dulu dia masa dia Mesir. Saya sampai 72 belum perang ya. Sampai 79 bahang Saurah revolusi Iran masuk. Kita dapat kesal di radio. Kita panjang terus. Dia azam boleh macam asyhadu anna aliyan hujjatullah, surah cantik. Asyhadu anna aliyan waliyullah. Dia 3 syahadah dah. Kita 2, dia 3 syahadah. Kembang merewak. Dan bila berjaya revolusi Iran, pimpinan Ikhwan Muslimin di Mesir buat kenyataan. Kemenangan revolusi Iran pimpinan Khomeini hari fitnah agama Islam, khususnya kalangan muda, orang muda yang kosong, faragh dini, kosong jiwa, agama tak ada. Orang ni bersemangat, dia tangkap ya. Satu ketika Datuk Semain Agama dia pernah ceramah, kami gelak.
Dia kata, tuan-tuan jangan heran kalau Kuala Lumpur tu ada bangun berceramah, tuan-tuan saya Nabi beriman, kalau saya Tuhan beriman. Tu kumpulan muda ni yang mengambil alih pimpinan-pimpinan hari ini, mengembangkan Syiah. Saya ulang sekali lagi, jangan terpengaruh dengan nama-nama model. Di Kedah di rumah nama baru lah, Ketua Adat Abdul Hasan jika bagi kepada tu tentang macam mana bantahan dia tak kerja Kedah. Datang tu ancaman, 2 orang pergi jumpa pejabat putih, kami ikut Syiah balik. Teburan Syiah terbuka cakap, bukan sembunyi-sembunyi, dan seolah menyanggah tidak peduli sultan. Saya tertarik dengan ucapan Ustaz Zamian. Gerakan ni dimulakan dakwah dia, letak betul lebih militan. Dia akan perang serap, bangkat mengadakan perubahan drastik. Kalau berjaya digulingkan Raja Iran betul Bahlawa tu, maka ini juga dia akan buat. Kita negeri ada tunggu. Itu kesilapan besar. Mau Kementerian Negeri mengatakan Syiah bukan ancaman. Ceritanya sepupu saya Bukit Aman, macam mana tu? Oh, Bang Zid ni kenyataan politik lain, Bukit Aman lain. Dia Bukit Aman tu demikian. Betul. Bukit Aman letak dia ancaman. Balik semula. Jadi bila itu, yang kedua kenyataan dia, kita dengan Syiah ni Sunnah Jamaah, perbezaan bukan furung cabang, malah sampai ke usul, matter of principle. Tadi Ustaz Zamian sebut, saya nak ulang sikit, Quran dia ialah Quran yang antara Quran Fatimah Az-Zahra yang mengandungi 8,000 ayat. Yang ada sekarang ni Mushaf Rahman ni 3,000 lebih sikit, dicuri oleh Uthman bin Affan. Dia pencuri Quran. Bahasa dia, baca hari ni Quran Syiah baca taqiyah, sementara nak turun Quran bersama dengan Al-Mahdi Al-Muntazar. Saya buka, sekarang saya buka muka buka. Nanti saya akan serahkan, minta Tung Muti dah saya nak balik esok, fotostat ni, ini rahsia daripada Iran. Tajuk dia Antal An Fi Asr Al-Zuhur. Bukan zuhur ni, Al-Zuhur. Anda sekarang ni berada di ambang kemunculan Mahdi. Bermula dengan Khomeini masuk sama Ahmadiyah, itu anak tangga untuk lain Imam Mahdi yang kalah. Tak lama. Dijangkakan pada 2013 dia turun bersama dengan Mahdi ini, bawa Quran sifat semua. Quran itu batal. Dia baca masuk musyarakah hanya taqiyah, berselindung saja. Jangan orang kata dia tak baca Quran. Ini menyentuh soal pokok. Kita lihat, this is a matter of principle, bukan soal furung. Kita dengan Hanafiyah Hanbali furung. Ada kunut tak kunut, dia nak kunut, dia laknat Sayyidina Bakar Umar. Allah mela'an Syekhain. Allah laknat dua syekh. Semasa sejarah Nabi, dia alih ke Sayyidina Bakar, dia laknat. Ya, ni bukan akademik, kita bukan orang politik. Pertama dia tuhmah Quran, Osman mencuri Quran. Tahun ni juga saya jumpa pengikut dia di Kuala Lumpur, orang Kedah. Duduk tu, tak boleh sebut nama aku, tuan-tuan kenal, payah pula. Macam mana pendapat anda dengan Uthman bin Affan? Saya tak kata apa, cuma saya pecat kawan, jangan nak maki dia. Dia pun tak kata apa segala pun, cuma dia curi Quran. Dia gelak. Curi Quran, bahasa curi Quran. Kalau tuan-tuan baca manaqib Sayyidina Uthman bin Affan, istimewa dia, pernah satu ketika Rasulullah pergi musafir, ambil dalam kenyataan,
Semasa musafir itu Nabi ikut pilihan, dan itu maka Aisyah jadi yang menemani baginda. Sehingga tempat tu ada air lah, dia betul kaki tu berehat. Si tempat Rasulullah nak memasyhurkan 7 sahabat yang masuk syurga tanpa hisab. Memulakan perjumpaan itu dengan Sayyidina Bakar. Pengawal kata, ya Rasulullah, ada orang nak masuk. Siapa? Abu Bakar. Siapa masuk? Bakar masuk. Assalamualaikum Rasulullah. Waalaikumsalam. Abu Bakar, bergembiralah kamu kerana kamu masuk syurga tanpa hisab. Suka keluar. Yang kedua, kata pengawal dari Rasulullah, siapa? Umar. Masuk. Siapa bahasa yang sama? Dia kata, Umar, bahagian kamu kerana kamu Allah beritahu